لا غرض النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. إياك نعبد غير المغضوب عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang pertama itu menyatakan kelebihan ilmu dan memberi manfaat, dan kelebihan orang yang menuntut ilmu, dan kelebihan orang yang mengajar ilmu. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Adapun kelebihan ilmu itu maka ialah beberapa dalil daripada ayat Al-Quran yang amat banyak. Setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mereka yang beriman, itu yang pertama. Dan ya Allah, akan Allah Ta'ala, orang beriman akan Ta'ala satu, dan mereka yang diberikan ilmu akan beberapa darajat. Mana orang yang beriman satu, kemudian diberi ilmu pula. Mana diangkat darajat dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu bila disebut dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis, dia kembali pada ulum syar'i, ilmu syar'i, ilmu Islam. Ilmu sebarang kan, nama ilmu yang wajib itu yang dikenal. Apatah lagi didatangkan dengan alif lam itu, al-ilm. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, atau dikenali dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah dilebihkan darajat ulama itu atas darajat orang mukmin, ya, orang mukmin biasa. Ia adalah 700 darajat, dan antara tiap-tiap satu darajat itu sekira-kira perjalanan 500 tahun, ya, antara langit dan bumi, jauh. Itu mana darajat orang yang diberikan ilmu, mana para ulama jika dibandingkan dengan yang sebaliknya yang tidak diberikan ilmu. 700, ya, banyak. Allah. Dan setengah daripadanya firman Allah, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kata olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah bersamaan mereka yang mempunyai ilmu dan mereka yang tiada mempunyai ilmu, yakni tidak bersamaan, ya, orang yang alim dengan orang yang jahil. Biasanya ingat akan Allah itu oleh orang yang mempunyai akal. Semua ayat-ayatnya menunjukkan apa? Kelebihan ilmu. Dan tadi diangkat, mana orang diberi ilmu, segi darajatnya diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada para ulama. Ya, ulama mana? Ulama amilin, ulama yang sebenar-benar. Ada dua, satu ulama yang sebenar, taat kepada Allah, ya, yang mewarisi Nabi betul. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi berilmu, dia berilmu. Nabi beramal, dia beramal. Nabi berjuang, dia berjuang. Nabi ada mukjizat, dia ada karamah. Itu ulama sah. Satu guru kata itu ulama itu benar, dia kata warasatul anbiya, ya, mewarisi semua. Adapun kalau sebaliknya, Nabi berilmu, dia ada ilmu. Nabi beramal, dia ada juga sikit-sikit. Beramal kurang. Bila Nabi berjuang, dia tak berjuang kerana dia terlibat dengan orang menentang Islam. Itu ulama, itu ulanya. Banyak ulanya. Dia ada ilmu, ada ilmu. Itu dah lain pula, tuan bantai pula. Ya, dalam bab ilmu ni dua lah. Martabat kalau betul-betul ikut Rasulullah SAW, tinggi martabat. Kalau dia curang je, pada bus jatuh ke bawah balik. Kalau dia curang balik, dia jatuh hina,
ya, dan dihinakan oleh Allah SWT. Dan Nabi kata dia takut daripada Dajjal lagi, ulama busuk, ulama yang jahat dan tidak menjaga amanah yang sebenar, ya. Di sini darajat yang pertama. Yang kedua di sini iaitulah tidak ada persamaan. Dia kata hal yastawi. Sama ke? Quran dan jawab dia tak sama. Tidak sama orang yang diberikan nurul ilmi dengan orang yang tenggelam dalam zulmatul jahli, kegelapan kejahilan tadi. Dua. Yang ketiga di sini telah disebut dalam firman Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Biasanya mereka yang takut akan Allah ialah daripada hambanya yang ulama. Maksud dia apa sini? Satu sifat mulia itulah khasyah, gerun. Dia lebih tinggi daripada khauf. Ya, khauf gerun juga. Kalau khasyah ni lagi tinggi. Zalika liman khasyiya rabbah. Ya, khasyah itu maknanya orang yang sangat-sangat gerun dengan Tuhan, maka orang yang tinggi martabat insya Allah. Innama yakhshallah, sesungguhnya yang gerun akan Allah. Siapa dia? Min ibadihi, di kalangan hamba dia, al-ulama. Tapi jaga tu al-ulama dalam ayat ini dan suatu Fatihah ini ada di dalam tak? Ada tak? Ada ke tak al-ulama? Dia tak ada buang. Kalau buang di dalam ulama saja, itu lain. Dia sirah nakirah, sini bawa dengan sirah ma'rifah. Ya, dia dalam bahasa Arab dia lain, dan kalau ada di dalam lain mana, kalau tak ada lain mana. Maka kalau kata tu ada ulama yang tak takut, cakap ada tu ada dalam benar sembarang. Sama juga macam inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sembahyang mencegah daripada fahsya munkar. Kalau lepas sembahyang dia buat fahsya munkar, lepas sembahyang nipu orang, lepas sembahyang dikatu, lepas sembahyang dibergaduh macam-macam kan. Jawab dia apa? Tengok ada dalam ayat tu ada di dalam, tak pada salah. Inna salat ada di dalam, mana as-salatul ma'hudah, sembahyang yang termaklum, bukan sembahyang sembarang. Sembahyang musuh macam mana Nabi kata sallu kama ra'aitumuna usalli. Sembahyang macam Nabi sembahyang tu zahir dan batin, itu betul jadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dalam tahap tu saya ni kan. Yang sebab tu Nabi kata apa? Al-musalluna katsir wal muqimun qalil. Yang sembahyang tu banyak Nabi kata, tapi yang muqimun, yang betul-betul mendirikan sembahyang tu sikit yang Nabi kata. Itu maksudnya, ya. Sebab Allah Ta'ala suruh dirikan sembahyang, bukan buat sembahyang, ya. Aqimus salat. Jadi kata if'alus salat. Kalau if'alu buat sembahyang, suku sama okey ke tak? Diri mana iqamatus salat maksudnya apa? Ityanuha bi syara'itiha wa arkaniha wa adabiha zahiran wa batinan. Mendatangkan sembahyang itu dengan segala syarat dia, ya, dan segala arkan rukun dia, wa adab dia, zahir dan batin. Sembahyang itu, yang tu dia kata betul-betul tanha anil fahsya'i wal munkar. Semua sini juga. Sini ada al-ulama. Mana kalau tak ada al-ilam tu jadi al-ulanya lagi. Jadi ulanya, dia lanya habis. Jadi ulama yang sebenar ni satu. Jadi daripada kaedah sini, ulama kata apa? Dia ambil satu kaedah. Man lam yakhshallah falaysa bi'alimin. Ambil dari kalimah yakhsha, khasya yakhsha, maknanya gerun. Bermakna kalau ulama tidak gerun dengan Tuhan, dia ulama tapi tak gerun, berani buat maksiat, dosa. Ketiga itu, ya, itu bukan ulama. Ya. Man lam yakhshallah falaysa bi'alimin. Siapa yang batin hati dia tak gerun dengan Tuhan, itu bukan orang alim. Mana bukan alim yang sebenar-benar. Ya. Ada pernah masa saya mengaji di Kelantan kan, datang satu pagi, cerita lah pagi Nabi mana kan. Dia datang, dia mengaji, asal dia mengaji di situ, di pondok. Kemudian dia murid lama kan, saya lah balik. Dia murid lama datang, dia terang ni lah, pelajar semua kumpul dalam masjid, semua ramai nak kan, ibu kan. Dia pun ceramah habis, dia sisi soalan dia orang tanya. Dia kata, Datuk, sekarang macam mana kan kedudukan negara kita, Datuk sebagai qadi, tak menjalankan hukum Islam kan? Dia budak dia sikit terus. Hukum jalan Islam, banyak hukum tak Islam dia jalankan, macam mana Datuk ni? Dia kata, ittaqullaha mastata'tum. Dia jawab ayat Quran kan. Ini banyak ni. Kita takut ke Tuhan sekadar kita mampu.
Dia pusing ayat sekadar mampu. Dah senang lagi. Yang sekadar mampu tu canggah tak dengan Quran lagi. Nak macam mana neraka-neraka lah dia. Jawab dia tu kan. Kau nanti jawab neraka-neraka nak macam mana. Dah orang tak kembali bongkok bangun seorang hari tu. Tak habis majlis. Ada lagi. Banyak. Dia kan tak tahu. Dia cakap macam tu nak buat jadi neraka-neraka. Apa jadi orang. Itulah dia. Allah. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, hanya saja mereka yang takut akan Allah daripada hamba-Nya ulama. Bermakna dua perkara di sini. Orang takkan dapat membina ketakwaan kalau dia tidak ada ilmu. Ulama itu mana apa? Alim. Dia kata man tasafa bil ilm. Orang yang bersifat dengan ilmu dipanggil alim. Zatul muttasif bil ilmi, maka dipanggil dia alim. Dia ramai dipanggil ulama. Ya. Jadi bersifat dengan ilmu, dikenal ada ilmu dulu. Tanpa ilmu dia takkan dapat takut akan Allah. Nak kenal, tak kenal macam mana nak takut? Tak kenal macam nak cinta, mesti kenal. Tapi bila dah kenal, tak semestinya dia duduk dapat bertahan. Kadang-kadang dia pusing balik pun ada. Sebab dikait itu ulama dan sebagainya. Sebenar-benar baru dia duduk dalam taraf dia sebagai ulama yang diiktiraf. Dan setengah daripada firman Allah Ta'ala wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Demikian lagi segala misal, perbandingan banyak Tuhan buat dalam Quran, ayat-ayat tamsil, ya, umpama bagi manusia dan tiada mengetahui akan yang dia melainkan yang alim, mana yang mengetahui saja, mengetahui akan tamsilan, sindiran, permisalan dalam Quran, ya. Semua tu menunjukkan apa kelebihan ilmu lah tu. Dia ilmu dia tahu. Dalam Quran banyak tuan sini. Di antara tuan sini dalam apa? Surah Ankabut kan. Orang yang hati dia berpegang kepada makhluk, tidak kepada Ta'ala. Kan? Tuan sini masalul ladzina nattakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perbandingan orang yang berpegang kepada selain Allah, dia berpegang pada diri dia ke, dia mengajar orang mesti ada keyakinan diri ke, itu semua tak ada pakai tu. Yang pegang pada diri dia atau pada makhluk, ya. Bandingan ni kamasalil ankabut, sama macam laba-laba. Ittakhazat baitan, dia buat rumah ni kan laba-laba. Nak elak daripada panas hujan, kalau datang hujan dia kena tak? Ada pernah nampak rumah laba-laba ada bumbung ada atap antrazo atap genting ke mana ada, tak nipah tak ada. Kalau kena hujan dia lokus, kalau kena panas dia tak ada elak. Itulah maksudnya. Kalau bersandar kepada selain Allah tak ada apa faedah, tak ada. Hakikat lain ta'ala la yatur wa la yanfa. Dia tak boleh memberi mudarat, tak boleh memberi manfaat. Ad-dar nama Tuhan memberi mudarat. An-nafi' pun nama Tuhan yang memberi manfaat dia punya. Jadi siapa bersandar kalbi daripada makhluk, termasuk diri dia sendiri, ya, kalau dia dah kaya jutawan, saya tak ada apa fikir, saya dah selesa. Dia selesa sebab dia berpegang dengan harta dia, dengan pangkat, dengan jawatan dia, semua tu akan habis. Kullu na'imin la mahalata zail. Tiap-tiap nikmat semua akan hilang, akhirnya engkau hilang. Ya. Maka Tuhan bandingkan dia, kamasil ankabut ittakhazat baita, dia ambil rumah dia. Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut, serapuh-rapuh rumah dan rumah laba-laba. Al-Quran kata. Lau kanu ya'lamun, kalau kamu tahu, kalau kamu faham. Kalau kamu tahu ilmu. Kalau kamu faham, kamu takkan gantungkan hati kamu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan lagi firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Naik saksi Allah Ta'ala, Tuhan bersaksi bahawasanya tiada Tuhan. Naik saksi Allah Ta'ala bahawa tiada Tuhan melainkan dia. Dan begitu juga naik saksi malaikat dan orang yang mempunyai penyaksian kepada makrifat mengenal Tuhan adalah orang yang ada dia tak ada ilmu, macam mana dia nak saksi? Cuma ilmu tu ada peringkat, ada pengenalan basic, peringkat usululian, dia naik atas lagi peringkat mukasyafah dan sebagainya. Walhasil itu adalah termasuk dalam senarai ilmu. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali
rahimallahu ta'ala radhiyallahu di dalam Ihya Ulumuddin yang kita pegang ni betul kitab Mukhtasar Ihya ni ya, Mukhtasar Ihya tu besar, Mukhtasar makna ringkasan daripada Ihya, ringkaskan. Jadi ringkasan inilah diterjemahkan oleh siapa yang menterjemah kitab Sahih Bukhari apa? Syekh Abu Samad Al-Falibani. Ijazah besar dia mendapat, kita merasai ya, karangan Imam Ghazali besar. Dan Imam Ghazali menyatakan bahawa siapa membaca karangan itu rohaninya pun akan ya, kepuasan tak nampak tu lain. Itu dipanggil sengaja wali yang mutasarrif. Walaupun dia dah pergi, tapi rohani dia boleh keluar tak lagi izinkan. Maka tidak olehmu akan ayat ini betapa memulia Allah Ta'ala saksi akan ketuhanannya. Siapa dirinya mengiringi kan akan demikian itu malaikatnya akan saksi yang kedua dan mengiringi ia akan orang punya maknanya penyaksian tentang ketuhanan Allah Ta'ala adalah satu benda yang tinggi. Termasuk di sini orang yang diberikan wa ulul ilm, bahawasanya tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah Ta'ala, dan memadalah dengan yang tersebut daripada ayat ini akan kemuliaan ilmu dan kelebihan dan kebesarannya. Maka wajib kita bersyukur Tuhan pilih kita jadi ahli ilmu. Itu ahli ilmu. Pilih kita jadi orang yang minat kepada ilmu, yang kasih pada ilmu ya. Jelas sekali kasih tadi kan dalam kalam para ulama dia kata apa? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahli. Jadilah kamu orang alim ya. Kalau tak jadi orang alim dia jadi muta'allim. Muta'allim orang yang belajar. Orang belajar dia ada pun kan. Orang belajar apa? Dia ada kena ada kitab kan. Dia kena ada apa? Kalam, dia kena buat catatan. Sebab al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun qayyid suyudak bihibalil wasiqah. Al-ilmu saydun, ilmu ni ibarat pemburuan yang liar. Termasuk dalam hutan nak tembak pemburuan apa yang liar, kancil lagi apa, kijang misalnya ya. Baik, tembak dapat tangkap kijang kan, dia dapat tangkap sayyid suyudak bihibalil wasiqah. Tambat kijang kau dapat tu dengan tali kukuh. Jangan dapat tambat kijang kau tambat dengan benang. Kan bila genjal dia ketawa dulu. Maknanya ilmu bila dah dapat, buat catatan tanda betul-betul. Tulis cantik-cantik. Ni tulisan macam kaki nyamuk. Besok dia tu di badannya kaki nyamuk ke tulisan aku. Nama dia pun ni doktor pun tulisan pun cantik. Kita cakap kau cantik betul-betul. Ya, maknanya tulis betul-betul. Sayyid ikat dengan apa? Maknanya ikatan yang kuat. Kita panggil al-ilmu sayyid. Ilmu ibarat pemburuan liar, maka sayyid pun ikat. Kau punya pemburuan tadi bisi hibal wasiqah dengan tali yang kukuh. Maknanya kita tembak buat catatan nanti babit kan. Itu cara dia maknanya. So bila mengaji dia kena ada kitab ya, dan ada catatan. Sebab tu arwah Mufti Negeri Sembilan apa? Syekh Murtada. Dia kalau mengaji tak ada kitab untuk makan tu. Kalau kawan saya ni kau nak duit kau finance pergi beli kitab dia. Kau beli barang lain kau kaitkan bakau bergabung habis kitab pun tak ada beli kan. Dia tak buat kitab ni tertinggal kan, tak beli kan. Minggu depan bawa. Ya, kau-kau kita lepas tengok boleh pandang. Dengar pahala, tengok kitab dah buat pahala. Itu keadaan ni. Kalau tak ada jugalah kan. Tak ada juga. Nak finance pun tak dapat. Dengar punya mustami'an. Itu paling tidak. Alim, kalau tidak belajar, kalau tak belajar, dia dengar. Dengar pun tidak, dulu dia rajin belajar. Sekarang tak ada, uji dia dah sakit tak boleh bangun, tak makan, pun bersuap kan. Dia tengok orang pergi belajar tu, juga berlaku sihat dapat belajar. Itu paling kuat. Muhibban, suka. Ya. Jangan jadi yang kelima, alim pun tidak, jahil, belajar pun tidak, mendengar pun tidak, dia khianat. Wah, dia know tu, kena dia di syurga tu. Dia dengki pada orang yang menuntut ilmu, patah lik, jahanam buat. Ke jahanam tempat dia. Ya.
Dalam Minhaj kata Allah Ta'ala jadikan seekor anjing daripada api neraka akan mengkoyak rabakkan daging di jalan neraka. Dah masuk neraka kena koyak lagi. Ya, orang yang menyakiti akan hamalatul Quran, orang yang menanggung Quran. Termasuk orang yang menanggung Quran, orang yang mencari ilmu Quran, ilmu ataupun ilmu Allah Ta'ala. Besok dia akan dikoyak rabak. Ada rendah ni. Oh, hati-hati jam. Bila tu. Dan demikian ini dalil yang menunjukkan atas kelebihan ilmu. Beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setengah daripadanya sabda Rasulullah al-ulama warasatul anbiya. Artinya para ulama mempusakai akan nabi. Nabi tidak mempusakai harta benda, dia tak ada tinggalkan harta kayu balak, tak ada kan. Dia tak ada tinggalkan estate ataupun apa? Estate apa orang panggil sekarang? Musanki. Macam-macam kan. Tanah galian lombong emas pun tak ada kan. Nabi tinggalkan apa? Iaitu al-ilm. Jadi siapa yang mengambil dia mengambil maknanya apa? Warisan yang besar. Lepas tu kita syukur kepada Ta'ala, dia Tuhan pilih kita. Bukan senang tu kan. Encik ilmu Allah. Dalam masa menjelang pula kan, masa orang bekerja, kita boleh ruangkan masa besar. Tu buat banyak tawaran diberi Nabi. Man arada ayyan zura ila mutaqin ila min an-nar fa yanzu ila muta'anni min wal mustamin ala hadis. Barang siapa yang suka nak lihat wajah-wajah manusia yang dilepaskan dari azab neraka, lihat orang-orang ahli ilmu, yang mencari ilmu dengan ilmu mengajar ilmu dan sebagainya. Sebab dengan ilmu dia boleh mengenal Tuhannya, boleh mengenalkan dirinya. Dengan ilmu dia tahu dari mana dia, di mana sekarang, ke mana nak pergi depan. Dan telah maklum bahawa tiada yang mendapat tiada martabat yang lebih mulia daripada martabat anbiya. Para rasul, para nabi itu yang termulia sekali. Dan paling mulia tak adalah iaitulah Nabi besar kita Muhammad SAW, Sayyidul Mursalin, iaitulah penghulu segala rasul. Laula kama kanatil aflaq, tidak akan engkau yang Muhammad aku tak jadi lagi penghulu. Dan demikian pula martabat orang yang mempusakai akan mereka itu dari kalangan para ilmuwan, para ulama. Maka tiada martabat kemuliaan yang lebih tinggi daripada martabat mereka itu, martabat para ulama. Dan senada daripada sabda Rasulullah SAW, afdalun nas al-mu'minul alim alladhi in ihtija ilaihi nafa'ah wa in istughniya anhu aghna nafsah. Yang terlebih afdal manusia itu ialah mukmin yang alim. Adalah mereka itu jika dikehendaki oleh orang kepadanya, saya memberi manfaat, orang nak belajar, dia boleh bertolong menyampaikan itu akan dia. Dan jika terkaya, orang tak nak belajar daripada dia, mereka saya terkaya mereka daripada orang, dia pun tak belajar orang kan, dia dah selamat. Sebab tu ulama besar Al-Imam An-Nawawi, ulama hadis besar dalam mazhab Syafi'i, wali besar, karamat banyak. Guru dia dengan Ibnu Salah, guru dia Ibnu Salah, punya karamat besar. Bila dia mengajar orang seorang hilang tak ada orang. Ada baca kitab kat kambing, baca kitab. Orang sembelih kambing penuh. Tercakit apa yang disarang. Dahsyat karamat dia. Dia para awliya dia kan ada hal. Orang menghadap dia pun dia tak ada hal, orang tak menghadap dia pun tak ada hal. Qulubuhum ma'allah, hati mereka dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Siapa yang meletakkan hati dengan makhluk, dia menyeksa diri dia sendiri. Makhluk kalau lari dia pening. Orang dah lari dia puan. Itu kalau dia nak apa? Dia nak sokongan. Biasanya ni ahli politik dia tak ada sokongan, dia pening. Ahli lah tak ada. Orang datang dia pandang itu hantaran dari Allah. Kalau orang melari pun dia pandang itu adalah tarikan dari Allah al-hikmah, tak ada hal begini. Itu para arif billah menunjukkan ni. Allah. Dan setengah daripadanya sabda Rasulullah SAW, al-imanu uryan wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya wa samaratuhu al-ilm. Iman itu bertelanjang, mana tak ada pakaian. Pakaiannya ialah takut akan Allah Ta'ala. Libasuhu at-taqwa. Mana pakaiannya benda yang tak bercerai tanggal. Sebab tu takwa jangan cerai tanggal daripada kita, sentiasa ada. Dan perhiasannya ialah madu. Madu itu satu perhiasan yang besar, tapi pada perempuan lebih elok. Al-haya hasan, walakin bin nisa'i ahsan. Dalam hadis, sifat malu ni elok. Malu yang besar, malu dengan Tuhan, malu mengerjakan mungkar dan maksiat dan sebagainya. Tapi bagi perempuan itu lebih elok.
Kalau perempuan tak ada malu, jahanam dulu. Ya. Dan buahnya apa? Buah iman tu, kehasilan dia adalah al-ilm. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, akramun nasi min darajatin nubuwah ahli al-ilm wa ahlul jihad wa amal ahlul ilmi padallu an-nas ala ma ja'at bihi rusul wa amal ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Manusia itu terhampir kepada darajat anbiya. Manusia yang hampir dengan darajat nabi-nabi siapa dia? Orang yang mempunyai ilmu, sebab dia mewarisi ilmu daripada nabi. Dan orang yang perang sabil, dia orang yang berjuang. Ada pun orang yang mempunyai ilmu itu, maka ya, itu menunjukkan mereka akan manusia atas agama yang didatangkan dengan dia oleh Rasulullah SAW. Ya, sebab itu makna kita mengenal Allah Ta'ala daripada Rasul. Begitu lagi sekarang kita berlapis-lapis daripada ulama-ulama sampai sanad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis kan. Adapun orang yang perang sabil, maka ia perang mereka itu dengan segala pedang mereka itu akan kufar kerana meninggikan agama Allah Ta'ala. Tadi meninggikan dengan ilmu, yang ini meninggikan dengan pedang dia yang didatangkan dengan dia oleh Rasulullah SAW bagi menjaga keharmonian Islam. Peringkat akhir sekali apa? Bilhaq. Rasulullah SAW dibuat 4 perkara. Ya. Gerak kerja Rasulullah SAW 4. Pertama, ad-dakwah. Ada orang ni dengan dakwah cukup, terseru dia mulai ikut dia. Ya. Ada orang bukan dakwah tak, dia kena mujadalah. Yang kedua, kena berdebat. Berdebat, lepas tu boleh nampak ada okey, dia terima. Ada biasa. Yang ketiga, pemulawan. Kena pulau baru dia berasa. Itu bukanlah surah Taubah. 114 surah, satu surah tak ada apa? Tak ada basmalah, bismillah tak ada. Surah panas. Sebab apa? Dia takhalluf. Mereka tertinggal dalam perang Tabuk 3 orang. Cerita panjang. Maknanya di pulau selama 50 hari. Padahal sahabat tu dah siap tu, dia nak pergi. Mana-mana perang dia ada. Tapi Allah Ta'ala jadi cerita dia terlambat macam mana tertinggal. Maka Rasulullah pulau 50 hari. Beri salam Rasulullah pusing hatta baqad ardu bima rahubat, sehingga dia rasa sempit muka bumi. Kita kalau beri salam untuk balik tempat lain macam mana? Ini Rasul. Sampai turun ayat lepaskan dia pun meletup. Dia punya apa? Cerita masuk dalam Quran, kehebatan, keampunan Allah pada dia. Hebat. Mana ada pemulawan. Sebab buat yang besar kali, yang last kali bil harb, dengan perang. Semua Rasulullah buat. Ada setengah orang kata kita dakwah saja. Islam ni ada 4 sudut yang Rasulullah buat. Ada kena dakwah, ada mujadalah dan seterusnya. Tempat-tempat tu dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sendiri berperang, kita syukur. Rasul nak dapat ketinggian di sisi Allah, terpaksa untuk menyelamatkan Islam apa cara pun. Korban dengan masa, dengan tenaga, wang ringgit, dengan menurut last sekali bil jihad. Itu semua dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alim aminullah fil ard. Semua ada alif lam. Al-alim. Ada alif lam, bukan sembarang. Mana sebenar-benar. Orang yang alim ialah orang yang dipercayai pada kepercayaan Allah di atas muka bumi. Ya, siapa dia alim tadi? Orang yang hati dia sentiasa gerun dengan Allah Ta'ala. Kalau hati dia qalbi, kalau qalbi tak dihirau ni hukum hakam Tuhan, tu alim. Ya, itu alim dia panggil apa? Alimul lisan, bukan alimul qalb. Alim lisan banyak. Dia cakap, dia tak ceramah 2 jam, 3 jam. Tapi dia nak kena alimul qalbi. Itu mengenal Tuhan dengan qalbi. Dan lagi sabda Rasulullah SAW yang yashfa'u yawmal qiyamah al-anbiya' summa al-ulama' summa al-syuhada. Ya, barang siapa bahawasanya lagi akan memberi syafaat pada hari kiamat siapa dia? Anbiya', ya, para nabi-nabi, terutama nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama, ya. Sebab tu suruh kita banyak guru kan. Syekh Abdullah Al-Mubarak, Sultanul Muhaddisin. Gelaran dia tu sultan, raja dalam bidang hadis. Ya, dia wali, banyak karamat dia. Oh, masya-Allah, hebat akan cerita Syekh Abdullah Al-Mubarak. Guru dia berapa orang kan? Guru dia 3,000 orang. Kita nak murid sampai 3,000. Dia punya guru 3,000 orang.
Kita kalau ada 30 buku, anak ibu siap buku gambar dan album. Buku dia mengaji sekali je. Anak ada sanad, buku dia dengar kuliah kawan tu sekali je. Lepas tu anak bersanad guru, bukan main teks ni. Dia 3,000, buku 3,000 kan. Sebab penting banyak guru. Tapi guru yang betul-betul guru lah. Guru yang membimbing rohani kita kena banyak. Masing-masing ada kelebihan. Orang ni macam ni, orang ni macam ni. Ya. Tak saya tuan-tuan bagi satu kitab je. Bagi 10 guru mengajar, semua huraian lain-lain. Berapa ilmu masing-masing. Yang huraian tu betul, tapi ikut martabat yang tinggi ada, angkat tinggi lagi. Yang betul lah seterusnya. Sebab dia kata banyak pengalaman kita lagi banyak, guru lagi baik. Ya. Lagi sabda Rasulullah SAW, wa yastaghfiru lil 'alim ma fis samawati wa fil ardh. Meminta ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang alim oleh segala malaikat yang dalam 7 kota langit dan segala isi bumi. Masya Allah. Ya. Itu malaikat, tapi dalam hadis tak ada lafaz malaikat umum. Yastaghfiru, memohon ampun lil alim, bagi ulama, bagi orang alim. Apa dia? Ma, barang fis samawati wa fil ard, segala yang ada dalam langit bumi, termasuklah semua. Ya. Apa je ni, batu-batu, ikan, air dalam laut semua tu. Ya, semua minta ampun, ya Allah, ampunkanlah sipuran-sipuran yang taraf daripada alim ulama tadi. Besar tak ni? Bila ulama sudah kuat, anak semua minta ampun dengan Syekh. Mau nanti. Ya. Jadi maknanya kelebihan antara berikan dengan syarat dijaga betul sifat dia sebagai orang alim. Bahawa pertama dia bertakwa semua kepada Allah SWT. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man tafaqqaha fi dinillahi kafahu Allah Ta'ala wa ma ahammahu ya wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Banyak. Barang siapa belajar ilmu fiqh, mana ilmu agama, mana tafakkur tu masuk apa? Kepahaman. Fiqh tak sama kepahaman. Sama ada kepahaman di bidang akidah, bagian mana amalan, bagian qalbi dan sebagainya. Padahal dia berkehendak mendirikan agama Allah. Dia nak menegakkan Allah, agama Allah dalam diri dia, dalam masyarakat dan seterusnya. Dan saya memadai, mana Allah Ta'ala mencukupi oleh Allah Ta'ala akan dia, akan segala yang dicita-citanya, dan memberi rezeki ia akan dia sekira-kira tidak dikira. Ya? Ini rezeki apa dia panggil? Mau rezeki dapat dengan takwa. Ya? Ini. Sebab tu dalam hadis lain pun Nabi jamin, man talabal ilma takaffarallahu bi rizki. Siapa menuntut ilmu Ta'ala, Tuhan jamin rezeki. Yang kita boleh cabar, bawa datang seorang yang dia ni mati sebab menuntut ilmu agama, tak ada makan. Mana nak tengok muka dia? Tak ada, takkan ada. Tuhan dah jamin. Tak ada orang mati untuk, tapi ada sengawan sampai kopiah, kanan atas kepala warna putih kopiah. Tuan nak kau maju agama, nak makan pasir. Murtad cakap, boleh murtad. Ya, ini awal tu kita besar gaul. Yang masa dia mandi pondok dengan ada kalam-kalam ni keluar. Habis kau tahu nak agama masa depan ni apa? Besok dia nak makan apa? Kan? Mana yang dibaca ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata dalam muka bumi, bahkan tak bakal semua rezeki dia siapa tanggung? Allah Ta'ala tanggung. Itu cara umum, yang ni cara khusus. Mencari ilmu Allah Ta'ala tanggung rezeki dia. Tak ada, takkan ada orang untuk ilmu Ta'ala tu mati tak. Yang mati makan kan? Yang banyak mati makan, bulat-bulat pun duit tak dikira kat bank, memang rampus. Ya? Jadi sebab apa dia kena tu? Orang yang berucap sekarang, mana orang sudah tersungkur tewas dengan bisikan syaitan. Yang syaitan sebut dalam Quran, al-syaitanu ya'idukum al-faqr. Syaitan menjanjikan kamu dengan kesusahan, dengan kefakiran bila kau cari ilmu Tuhan. Baru cukup takut orang berilmu. Bila orang berilmu, orang tahu selok belok tipu daya syaitan dan nafsu. Dia nak orang tu biar tak tahu, senang dia bodoh kalau kan. Ya? Sebab tu maknanya tawaran diberi besar oleh Rasulullah SAW. Ya? Allah. Dengan sekira-kira dia tak sangka dan yang ini memudahkan Allah Ta'ala agar rezekinya tiada diusahi dengan tiada dibicarakan. Lalu mengaji kita macam mana dah? Zaman saya dah belajar tu tahun dulu kita, zaman saya belajar pun boleh dekat 20 kitab lagi. Ya, sebelum subuh tu 4 ke apa dah 2 kitab. Lepas subuh lagi sampai zuhur, lepas zuhur terhenti lah. Kerana masa tak tempat. Ya.
Malam pula sampai pukul 1 waktu lebih. Wah, tidur sekejap pun mana ada buka. Memang main dalam kitab dia kan. Itu zaman dulu lagi lah. Lepas tu mengaji, masa zaman saya mengaji dulu kan, pelita elektrik tak ada, pakai pelita je. Kalau mengaji depan Quran, pondok 10-10, dalam tu muat 7-8 orang. Habis kalau yang menada dekat 3-4 orang semua duduk kat bawah. Ambil selipar duduk atau selipar sangkut di tengah. Dia nyamuk. Kupikan kitab nyamuk. Wah, kita berjanda je lah. Dia poki kan. Saya ada aircon. Kalau tak mengaji juga sui tu. Kalau tak mengaji sui tu. Dia ada aircon. Orang dulu mengaji je ada mati tu. Ya. Lepas tu berlaku pula kalau pergi Kelantan Simadi tu. Air kat 30 kaki kan. Bila pergi tu memang sini yang bengkak. Nak dapat satu timba pun Cina berpeluh-peluh. Kat Kelantan masa mengaji Patani pula siap tunggu kat telaga. Baru air habis. Tunggu air naik. Macam naik pula rupanya macam air tis susu. Biasa tidur pula atas batang nibung. Kita cerita lah semua dah rasa benda. Ya, atas batang nibung. Kalau nak aircon buka apa? Buka lantai, buat tikau. Buka lantai debu satu bawah. Buka tikau sedang aircon bawah masuk. Ya, macam tu lah susah. Biasa lah senang. Makan ikan kering dengan nasi. Orang kampung datang ngaji buah majlis tasawuf. Kita angkat ikan kering dengan nasi boleh makan. Ikan sardin tak ada. Wah, manja kau tu. Orang dulu makan biasa kan. Tu orang ngaji dulu. Balik kering je badan. Duduk kampung bergemuk. Allah. Dan sabda Rasulullah SAW, fadl alim ala al-abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Ya. Kelebihan orang yang alim atas orang yang abid ahli ibadat seperti kelebihan sekurang-kurang laki-laki daripada sahabatku. Bandingkan orang laki kurang, banding aku ni begitu. Masya-Allah, tinggi jarak ni dengan ilmu itulah. Sekarang tuan-tuan pergi ke Kelantan dah tak macam dulu lagi lah. Ya, orang mau piuk karen ada. Nak sembuh pun ada. Dalam pondok ada peti air. Wah, kat ni lihat. Dah sama dulu kan. Dulu dahsyat. Bila dalam kesusahan tu ada hikmah. Ya. Biasanya budak-budak itu susah tu banyak jadi kan. Dan yang dimaksudkan dengan orang yang alim itu ialah orang yang mengetahui ilmu tariqat dan hakikat. Ini dia punya draft yang dibuat oleh Sufiyah. Kalau draft mana ahli syariat dia ada draft dia. Sekadar buat ilmu pun dia kira alim, tapi ahli hakikat dah kau memahami untuk tarik untuk jalan ke Tuhan. Apa tarik? Antak sudah. Ya, bawa tarik jalan, teman tarik apa? Antak sudah. Yang kamu kasat dalam hidup kamu, ilahi anta maksudi wa ridha matlub. Ilahi anta engkau yang kasat, wa ridha matlub. Ridha engkau yang kutuntut. Itu panggil tarik. Hakikat apa? Antashhada. Hakikat itu mana? Antashhada, bahwa kamu syuhud musyahadah akan Allah Ta'ala. Mengenal Tuhan bukan lagi dengan dalil burhan, tapi mendengar bil mukasyafah. Mukasyafatul qalbi, terbuka hijab dia. Dalam dia bakal dikenal dengan azwaq, zawq, wijdan, syuhun, ayan. Itu dia. Ya. Itu maknanya dia dikendaki di sini. Dalam kitab Hidayatul Azkiyah. Ya, kitab tu kita maju 4 pagi ke pondok. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Wa syari'atun ka sabinatin wa tariqatun ka bahri summa haqiqatun durun wala. Inna tariq, semua jalan dibawa oleh Rasulullah SAW. Inna tariq syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Syariat, tarikat, hakikat ada dibawa di dalam Islam. Wa syari'atun ka safinah. Maka syariat seperti perahu. Wa tariqatul kal bahar, tarikat umpama lautan. Wa haqiqatun durun wala. Dan hakikat sebenarnya ialah permata yang mahal duduk mana? Bawah dasar laut. Jadi nak dapatkan tu kena menyelam. Itu maksudnya. Kalau nak dapat mana permata kasifah, permata dalam laut yang kasar yang kita kata mahal, tu kena menyelam dalam lautan air. Bagi nak dapat permata makrifat, dia kena menyelam dalam alam nur. Ya. Sebab perjalanan kita nur kan. Dari hikam macam dah kata hikaman. Boleh kata buat nur. Ini ngaji lupa punya. Al-anwar mataya qulubi wal asrar. Al-anwar nur ni mataya kenderaan. Kata Ibn Athaillah Sakandari. Mataya qulub kenderaan hati wal asrar dan kenderaan sir. Ya, yang mengenal Tuhan jasad kita ke rohani kita. Rohani jasad ni simpan sebelum buang dalam yang ahad. Tuhan.
jasad yang kita solek ramai, besok dah mati dah terkaku. Hari ni mulut boleh bercakap, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, kaki boleh berjalan. Satu masa besok mata tak boleh melihat, mulut tak boleh bercakap, telinga tak boleh mendengar, kaki tak boleh berjalan. Apa dia panggil? Kalau Ustaz kawan lain Ustaz Semula panggil mam, tu mam. Mampu dia. Dah tu habis kawan jam. Hari ni boleh bercakap, esok satu masa tak boleh. Jam tu. Baru kau tahu siapa yang mahal. Mana yang menilai, ruh atau jasad. Yang boleh mengenal ialah ruh. Apa takrif ruh? Ialah latifatul rabbaniyah nuraniyah. Benda yang seni yang dibangsa pada nur. Dia tu kalau keluar besok kita tengah kan. Dia tu bila menangkap segala makrifat, yang dia kita nak betulkan nak ejaz balik. Dan dia dah pernah kenal alam zari dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala. Dia dah kenal. Sebab apa dia kenal? Sebab hanya tak ada hijab. Ya, syaitan tak ada, nafsu tu semua tak ada, bersih. Tu ada kenal. Tapi bila masuk alam mulki sekarang ni penuh dengan maksiat, mungkar, syaitan, dibeli macam-macam, dia dah gelap. Itu didatangkan Rasulullah ni nak buat, nak buka balik supaya dia bersih balik, ya. Itu cerita dia. Jadi maknanya kita nak jalan dan dalam itu kita nak bersihkan supaya dia dapat mengenal balik sebenar-benar akan Allah Subhanahu wa taala. Habis ya. Dan satu lagi sabda Nabi SAW. Dan dia dimasukkan dengan orang alim itu orang yang mengetahui jalan tariqat dan jalan hakikat. Dan dimaksudkan dengan orang yang abid, orang yang mengetahui syariat. Ya, jua yakni ilmu fiqh, ilmu fiqh, ilmu dalam dan hadis. Kerana orang yang jahil akan ilmu itu tiada dinamakan abid. Ya, abid mana mesti dia ada ilmu, kalau tak ada ilmu tak dikira sebagai abid. Apa abid? Ahli ibadah. Ya, dalam Subat Ibn Atta dia kata apa? Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa beramal tanpa ilmu, amal dia mardud, ditolak, la tuqbalu, tak diterima. Tak panggil hadis. Dalil kaulin Nabi SAW dengan dalil hadis Nabi. Apa Nabi kata dalam hadis? Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Satu hari Nabi sembahyang, orang sembahyang Nabi perhati. Sembahyang ni cacat, ada tamanina dan sebagainya. Bila nak salam dengan Nabi, Nabi kata apa? Kum fasalli, bangun sembahyang balik. Fa innaka lam tusalli, mu tak sembahyang lagi. Lepas dia baru sembahyang, Nabi kata tak sembahyang. Sebab apa? Cacat rukun. Mana tak ada yang kiraf, Nabi kata kau tak sembahyang lagi. Sembahyang balik. Mohon kawan tu akhir Islam itu. Itu Nabi cerita keluarkan hadis yang panjang dalam Bukhari, dalam Muslim semua. Hadis musikus salat. Hadis orang yang mencederakan sembahyang, Nabi prepare balik dengan segala rukun dan sebagainya. Panjang uraian. Allah. Habis kerana ibadat itu tiada sah melainkan dengan ilmu tadi. Pada dalam kitab ni pun akan datang dia. Maka disebut man salla jahilan bi kayfiyatil wudu wa salat wa insani falaq. Man salla jahilan bi kayfiyatil wudu wa salat, siapa sembahyang tapi tak tahu kayfiyat wudu, kayfiyat sembahyang tahu, dia pakai ikut aja. Lam tasihha salat, tak sah sembahyang. Wa insani falaq, walaupun pada zahir sama macam orang rokok nampak sama je. Tapi kalau tanya dia apa tahu? Fatihah aku, Fatihah wajib pun Fatihah sunat kot. Dia tak tahu tu. Fatihah wajib sunat. Ada tempat kita ada buku buat ni tanya Fatihah sunat, Allah sedih. Nasib baik akhir umur ni nak belajar. Dia nak habis tak tahu rukun pun tak tahu. Ada dalam YouTube orang sadar itu pelajar tentang pelajar. Dalam satu kelas tu 40 orang yang boleh baca Fatihah 4 orang. Bayangkan. Yang lain tu alhamdulillahirabbil alamin. Apa tak ingat Fatihah. Kalau Fatihah tak dibaca sembahyang tak? 4 orang dia boleh 70 lebih kan 40 orang. Bayangkan. Itu tak tahu pukulan apa kejahilan musuh Islamnya. Bagi kita tak perasaan lagi lah pentingnya ilmu. Dan telah maklum bahawasanya ilmu tariqah dan hakikat itu terlebih darajat daripada ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni tinggi kan, bukan tak tinggi ilmu atas semua. Tapi nak banding dengan ilmu yang atas lagi tinggi yang ni. Macam kita bandingkan Nabi kita dengan Nabi Musa. Mana paling hebat? Nabi kita paling hebat. Adakah Nabi Musa tak hebat? Tidak. Nabi Musa tu hebat. Ini Nabi Rasulul Azmi kalimullah, masya-Allah. Tapi nak banding dengan Rasulullah, lagi tinggi macam tu. Ilmu fiqh dia tinggi. Kalau tak ada fiqh tak sah ibadat terus. Nak bandingkan ilmu yang dalam terus lagi tinggi. Iaitu ilmu usuluddin seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab yang bernama Jawahirul Quran. Dalam itu diceritakan kelebihan. Dan satu lagi sabda Nabi SAW, Fuddilal mu'min al-alimu alal mu'min al-abid bisama'ina darajah. Dilebihkan orang mukmin yang alim yang berilmu dengan orang mukmin yang kaki ibadat. Ya, kuat ibadat tapi tak sampai peringkat alim, 70 darajat jauh. Ya, itu bezanya ulama-ulama yang diberikan ilmu oleh Allah Taala. Itu ulama lah ya.
Dia kita ni macam-macam ni kau lama lagi lebay je dah. Kau macam Imam Syafi'i, ulama besar. Itu dipanggil taraf ulama besar. Betul dan ni satu taraf dia tinggi juga. Yang kita ni kau ulama kan, kita ni muzakarah, dia bincang. Habislah ya. Dan lagi sabda Nabi sampaikan al-alim wal-abid ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana. Wa inna khairu kullahu bi wa ansabil rahim. Assalamualaikum. Sabtu ni kita dapat itulah macam mana ikut dia bagi kat penerus dekat Madrasah Ar-Rahmah surau 9 pagi kelas mulalah